Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Bersyukur kalau sore ini kita bisa bertemu kembali. Nimen hauma senti kang, ya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Terutama kita bersyukur karena masa-masa pandemi Covid itu ya, sudah berlalu begitu ya, dan kita terus berdoa supaya sebagai orang Kristen kita terus boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, terutama mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan kemudian mari ya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sore ini kita akan menyanyi sebuah lagu ya, Kasih Pasti Lemah Lembut. Ai yang bisa, ibu-ibu yang bisa nyanyi, kita nyanyikan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, supaya melalui kehidupan kasih kita, orang lain boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang memiliki Tuhan yang mengasihi kita, dan yang memberikan satu perintah supaya anak-anaknya saling mengasihi. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami semua, teristimewa untuk ibu-ibu dari Komisi Wanita. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 15. 姐妹们，我们来打开圣经，马太福音15章。
Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 11. 马太福音15章从第7节到11节。 Matius pasal 15 ayat 7 sampai 11. 第7节到11节。 Ya, kalau sudah ketemu, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia satu kali, kemudian nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin satu kali. 找着了，我们一起来注意我们的圣经。牧师先用印尼文读，然后我们用中文来读。 Ayat 7, Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. 在马太福音15章第7节里，假冒为善的人啊，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇尊敬重我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。” 耶稣就叫众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。” Ya, sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Hari ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana sikap orang Kristen terhadap tradisi Cengbing. 今天我们的讲题是关于我们华人的习俗，怎么样来看待清明节。 Cengbing itu merupakan satu tradisi yang sangat dihormati oleh orang-orang Tionghoa. 华人、中国人非常尊重这个清明节， Dan sudah ribuan tahun ya tradisi Cengbing ini diikuti. 这个习俗已经直到现在已经是数千年了，很多人还在进行着。 Ya, karena anak-anak yang datang berziarah ke kuburan itu bisa dianggap sebagai orang-orang yang tetap taat kepada orang tua atau tradisi Cengbing. 这些子孙们来到他们祖先的坟墓前祭拜的时候，被认为是他们是一个有孝心的后辈。 Ya, bahkan seringkali ya ditambah-tambahkan dengan adanya berkat kalau kita setia setiap tahun datang ke kuburan. 而且传说当中有一个允许，就是当我们殷勤的每一年清明节都有祭拜祖先的话，我们会得到福分。 Nah, di samping berkat, ya tentu saja ada hal yang juga ditakuti kalau sampai orang Tionghoa tidak datang ke kuburan. 虽然可以得到福分，但是有一些的习俗，就是假如子孙们不祭拜的话，也会有一些的诅咒。 Nah, dari mana sejarah Cengbing tradisi Tionghoa ini? 这个清明节的缘由是从哪里来的呢？ Sejarah asal usulnya itu bermula dari mana? 它的清明节的历史是从哪里开始的？ Ya. Jadi menurut konon cerita bahwa ada seorang raja yang ingin menemukan di mana orang tuanya dikubur. 这里有一个说法，就是有一位皇帝，他要寻找他已经去世的父母的坟墓。 Tetapi oleh karena kuburan itu kan banyak sekali ya di daratan Tiongkok, jadi sulit pasti untuk menemukannya. 这位皇帝不晓得他的父母到底葬在哪里，而且全中国有这么多的坟墓。 Jadi raja kemudian mempunyai sebuah strategi untuk bisa menemukan kuburan, walaupun belum tentu itu adalah kuburan orang tuanya. 这位国王有一个策略，就是他想到有一个办法，怎么样可能可以找着他父母的坟墓。 Jadi raja ini mengeluarkan sebuah perintah
agar rakyat Tiongkok atau daerah yang dia pimpin, setiap orang itu harus pergi berziarah pada waktu yang sudah ditentukan. 当时这位国王就给了一个命令，所有的民众都要回到他们父母的坟墓里去祭拜。Ya, jadi singkat cerita, pada waktu itu mulailah pada waktu yang sudah ditentukan, ya, orang-orang Tiongkok pergi berziarah ke kuburan. 当时国王给了一个日期，就是全中国的华人、中国人都要回到他们的祖辈的坟墓里去祭拜。 Nah, ketika orang-orang pergi berziarah ke kuburan, mereka itu harus meletakkan kertas atau apa sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan yang dimiliki keturunan-keturunan tertentu. 当这些民众们回到各自的祖辈的坟墓前，他们有一个记号，可能是放一些纸张或者是鲜花来成为一个标记，他们已经祭拜过了这个坟墓。 Jadi raja itu bermaksud kalau sampai ada kemudian kuburan yang tidak ada ditempeli kertas dan sebagainya, berarti kemungkinan besar itu adalah kuburan orang tuanya. 这位国王的想法就是，假如有一些的坟墓是从来没有人去祭拜过的，可能是他父母的坟墓之一。 Ya, ini konon ceritanya seperti itu, asal usul daripada tradisi Qingbing. 这就是清明节的它的历史的故事来源。 Ya, bagi orang Kristen, sikap orang Kristen terhadap Qingbing memang sudah mengalami perubahan. 现在我们基督徒对这个清明节的看法已经有些改变了。 Karena kita tahu bahwa berziarah atau Qingbing itu sikap kita, pemahaman kita terhadap tradisi itu sudah tidak harus begitu lagi. 现在基督徒看待这个清明节扫墓这件事已经有一些改变了。 Apakah orang yang pergi berziarah ke kuburan pada hari Qingbing ada berkat? 基督徒到坟墓前祭拜的时候有没有福分呢？ Jadi orang Kristen mempunyai anggapan bahwa berkat itu bukan karena berziarah ke kuburan. 基督徒就是有一个正确的想法，到坟墓里祭拜不是一定要得到这个福分，福分不是从这个坟墓而来的。 Jadi berkat itu kita sebagai orang percaya ya, kita percaya bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. 我们晓得我们的福分只有从父那里而来。 Dan orang Kristen harus menghormati Tuhan. 基督徒应该要敬重我们在天上的父。 Tentu saja di Alkitab Tuhan juga mengajarkan di perintah kelima, ya 10 perintah Allah, perintah kelima mengajarkan supaya orang Kristen itu menghormati orang tuanya. 在10条诫命当中，神已经命令我们，就是在第5条，在我们父母还活着的时候，长辈活着的时候，我们要敬爱他们。 Ya, orang Kristen itu tentu saja diajarkan berdasarkan Alkitab harus menghormati orang tua. 圣经里面教导我们了，我们还活着的父母，我们要怎么样来敬爱他们？ Bahkan di hukum Taurat sendiri, kalau ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua, itu harus dihukum mati. 甚至在律法书也有提到，假如有一个悖逆的孩子对待他的父母的话，这些孩子们是可以被处死的。 Jadi ketika orang Kristen tidak mengunjungi kuburan, tidak berarti orang Kristen tersebut tidak menghormati orang tua. 有的时候，当基督徒不到坟墓前去看，可能是说是敬拜坟墓的话，并不意味说他们没有这个孝心。 Dan kalau ada orang Tionghoa yang menjadi orang Kristen tidak ke kuburan, tidak berarti dia itu tidak menghormati orang tuanya. 有些人没有到坟墓前去祭拜的时候，不意味着他不敬爱他们的长辈。 Karena perintah ajaran dari Tuhan untuk menghormati orang tua itu jelas, yaitu pada saat orang tua masih hidup. 圣经里面明确的告诉我们，我们要敬爱我们的父母或者长辈，是在当他们还活着的时候。
Ya, orang Yahudi sendiri juga ada berziarah. 犹太人也有习俗到坟墓前去扫墓， Orang Kristen juga boleh berziarah. 基督徒也可以扫墓。 Tetapi sikap orang Kristen, orang Tionghoa yang menjadi Kristen itu berbeda. 但是成为华人的基督徒，我们对扫墓的态度是不同的。 Di dalam Matius pasal 15 ya, bacaan kita hari ini, 今天我们所读到的马太福音15节当中， ini Tuhan menegur orang-orang Yahudi. 这里主耶稣责备犹太人， Ya, orang Yahudi itu seringkali di mulut mereka itu mengatakan mereka itu sangat menghormati Tuhan, tetapi di dalam kelakuan mereka tidak menunjukkan itu. 因为当时犹太人在外表上是非常敬虔，但是内心里面却远离神。 Perintah untuk berziarah itu tentu saja bukan dari Tuhan. 扫墓这个习俗当然不是从主耶稣而来的。 Nah, kalau kita tadi saya cerita sedikit tentang Raja Tiongkok yang membuat peraturan Qingbing. 刚才我们所听到的就是关于一个皇帝怎么样设立这个清明节的故事。 Jadi ada kemungkinan bahwa perintah untuk pergi Qingbing itu adalah perintah manusia. 可以说这个扫墓的这个节的是由人而发出的， Ya, bukan perintah Tuhan. 不是从神来的命令。 Nah, orang Yahudi seringkali lebih mementingkan perintah manusia daripada perintah Allah. 当时的以色列人更愿意听人的命令，好过听神的命令。 Jadi di tengah-tengah sekarang musim Qingbing, sebagai orang Kristen kita juga harus bisa membedakan antara perintah Allah dan perintah manusia. 所以现在我们成为基督徒，我们一定要明确的了解什么是人的命令，什么是神的命令。 Dan di dalam melakukan perintah Allah, tentu saja kita harus menghormati firman Tuhan. 在听神的命令的时候，我们要尊敬神的话语， Karena firman Tuhan itu adalah hidup kita. 因为神的话语是我们的生活，我们的生命。 Perintah manusia hanya sekedar untuk kehidupan ini saja. 人的命令只是仅仅为着现在的生活， Perintah manusia belum tentu ada manfaatnya bagi kita saat ini. 人的命令对我们现在的生活不一定是有益处的。 Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghargai apa-apa yang diajarkan manusia, tetapi yang bertentangan dengan firman Allah. 我们要切实的了解，我们更要敬重神的话语，就是接着圣经，好过我们敬重世人的话语。 Jadi ibu-ibu, kita harus lebih menghormati Tuhan. 所以姐妹们，我们一定要更敬重我们的神。 Saya ingin menekankan satu hal di sini. 在这里，我要强调一件事。 Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang pergi Qingbing itu justru pada hari Minggu. 现在很多基督徒去扫墓的时候，选择是在安息日、主日。 Jadi akhirnya ketika pergi Qingbing pada hari Minggu tidak pergi ke gereja. 因为要到坟墓去扫墓，所以没有到教会参加崇拜会。 Mari kita sekali lagi lebih menghormati perintah Tuhan daripada perintah manusia. 所以再次的，我要告诉大家，就是我们更好敬重神，好过敬重人的命令。 Ibadah pada hari Minggu adalah perintah Tuhan. 安息日到主的教会里去敬拜神，是神的命令。 Bahwa kita harus mengingat dan melakukan hari Sabat itu. 就是我们要纪念主日。 Kemudian Ibrani pasal 10 ayat 25 supaya kita terus-menerus melakukan berkumpul beribadah sebagaimana yang sudah biasa dilakukan. 就是在希伯来书告诉我们，我们要好像往常一样
常常的不厌烦的参加聚会。 Jadi ibu-ibu pergi berziarah ke kuburan itu adalah perintah manusia. 所以姐妹们，我们去扫墓其实是人的命令。 Mari kita pilih hari-hari yang lain, bukan hari Minggu. 所以最好我们可以选择一个星期其他的日期，除了安息日。 Kalau memang tidak ada hari yang lain, silakan tetap boleh hari Minggu, tetapi setelah ibadah. 假如真的没有其他的时间可以扫墓，一定要在主日的话，我们可以选择参加聚会完毕以后，下午也可以。 Kalau sampai tidak ada waktu lagi, boleh juga setelah Cengbing berlalu, kita baru ke kuburan juga nggak apa-apa. 甚至假如我们找不到一个时间来扫墓的话，过了清明节，我们还是可以去扫墓的。 Kalau kita mengatakan tidak boleh karena sudah lewat musim Cengbing, tidak boleh lagi ke kuburan, berarti ibu-ibu, saya ingin kita mengevaluasi kembali pengertian kita terhadap firman Tuhan. 所以，当我们当中有人说不可以在清明节以外的日子去扫墓的话，那我们对神的话语真的是误解了。 Kita harus betul-betul mengevaluasi iman kita juga. 所以我们自己要审查我们的信心， Karena kok kita lebih takut kepada perintah manusia daripada perintah Allah. 为什么我们更害怕人的命令，好过敬重神的命令呢？ Mungkin ada yang beralasan begini. 也许有人有这样的理由。 Ini ada anggota keluarga yang belum Kristen yang datang untuk berziarah. 我们当中可能有一些的家属是还没有认识神，他们来扫墓。 Iya. Jadi terpaksa kita mengikuti mereka. 我们被逼的要跟随他们的时间。 Kenapa kita harus mengikuti kemauan mereka? 为什么我们要跟随他们的时间、他们的安排呢？ Bukan saya mengajarkan kita untuk melawan, menentang mereka. 我不是教导姐妹们怎么样的来排斥他们， Tapi saya ingin mengajarkan, mari kita bersaksi bahwa takut kepada Tuhan itu lebih penting daripada takut kepada perintah manusia. 但是我要姐妹们勇敢的见证，就是我们怎么样的敬重神，好过我们害怕人的命令。 Jelas ada konsekuensi ketika kita setia kepada firman Tuhan. 当然，我们对神的话语敬重的话，我们有一个后果要得到的。 Kalau kita mengatakan kepada saudara-saudara kita, anggota-anggota keluarga kita yang belum Kristen, yang mengajak kita untuk pergi berziarah pada hari Minggu, 当然，假如我们的亲属邀请我们在主日里去做扫墓的话， ada kemungkinan ya akan terjadi mungkin konflik. 也许我们会有一些的矛盾。 Ibu-ibu, ini adalah kesempatan kita bersaksi. 姐妹们，这就是一个很好的机会，让我们可以有一个好的见证。 Ikut Tuhan belum tentu bisa disenangi semua orang. 我们跟随主不一定是让所有的人都满意的。 Ikut Tuhan berarti kita setia kepada firman. 我们跟随主就意味着我们对主敬重、 Kal- 忠心。 Kalau anggota keluarga yang belum Kristen ada tekanan kepada kita, saya pikir kenapa kita harus mengikuti kemauan mereka? 当我们的家属对我们有压力的时候，我们为什么要妥协于他们呢？ Kenapa harus kita yang berpikir jangan menyakiti mereka? 为什么我们有一些想法，我们不要伤害他们的心？ Kenapa bukan mereka yang berpikir jangan menyakiti iman kita? 为什么他们不想想，不让我们的信心受损呢？ Ini bukan berarti saya tidak mengajarkan kasih kepada orang lain. 这不意味说我教导姐妹们不是用爱心，没有爱心。 Kasih bukan berarti ikuti kemauan orang lain walaupun itu salah. 爱心不是说跟随别人的意念，纵然那不是讨神喜悦的。
kasih berarti kita mau menunjukkan kebenaran juga. 爱心就是我们同样要把真理活出来。 Kasih itu bukan lembek. 爱心不是说我们软弱而已， Kasih itu bukan berarti lemah lembut lalu mengalah saja. 爱心不意味着我们温柔，但是我们只是妥协而已。 Kasih itu bukan kompromi. 爱心不是妥协， Kasih itu justru mau menunjukkan siapa yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. 爱心是要向人展示我们到底是谁。 Ingat, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita orang baik-baik. 我们要记得，神爱我们不是以我们自称为义人， Kita adalah orang berdosa, orang yang menentang Tuhan. 我们是个罪人，我们是敌大神的人。 Ketika Tuhan mengasihi kita, berarti Dia ingin menaklukkan kita. 当我们 Kasih berarti kita menaklukkan orang lain kepada firman Allah. 当我们展示爱的时候，我们是向人降服人。 Jadi, mari kita mengasihi, bukan berarti kita lalu hanya bersikap melemah kepada orang-orang yang mengajak kita untuk menentang firman Tuhan. 当我们展示爱的时候，爱心的时候，不是展示我们向人示弱。 Ibu-ibu, mari kita mengikuti tradisi Cimping ini. 姐妹们，当我们跟着这个清明节的时候， Mari kita pergi bersama-sama anggota keluarga yang bahkan mungkin belum Kristen. 我们可以以我们一般的亲朋戚友们是非基督徒的， Tetapi tetap dengan ingat bahwa kita adalah saksi Kristus. 但是我们要记得，我们是耶稣的见证人。 Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati manusia. 我们一定要更敬重神，好过害怕人的命令。 Kita harus lebih taat kepada perintah Allah, bukan kepada perintah manusia. 我们要更顺服神的命令，好过人的命令。 Dan siapa tahu dengan sikap kita demi kebenaran firman Tuhan, justru kita memenangkan mereka bagi kemuliaan Tuhan. 可能借着我们刚坚强的信心，我们可以得着他们，让他们同样有一个愿意跟随神的心意。 Semoga di musim Cengbeng ini kita menjadi saksi Kristus yang baik. 希望在这清明节，我们每个姐妹们都能够成为一个很好的见证人。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们来做一个结束祷告。 Bapa Surgawi, jika ada di antara ibu-ibu yang akan pergi berziarah, 父啊，假如我们姐妹当中有人要去扫墓的话， sertai mereka dan jadikan mereka saksimu ya Tuhan. 求神与我们同在，也让我们可以成为一个最好的见证人。 Bahwa kami adalah anak-anakmu, pengikutmu yang setia Tuhan. 就是我们是忠心跟随主你的儿女， Dan kami mempunyai satu komitmen untuk lebih menghormati Engkau dan ajaranmu ya Tuhan daripada ajaran manusia. 我们有一个节制，就是更愿意的敬重你的命令，好过看重人的命令。 Berkati dan berikan kesehatan untuk ibu-ibu semua. 求神赐所有的姐妹们有个健康的身心灵， Dan kiranya Tuhan tolong agar kesempatan setiap hari Rabu kami boleh bersama-sama ini terus terpelihara. 求神保守我们姐妹会，就是每一个星期三，我们有这个机会能够合在一起。 Dan kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kami hikmat untuk memikirkan pertemuan-pertemuan komisi wanita ini. 求神赐姐妹们有个智慧，就是在这个每个星期三都愿意明白神的话语。 Berkati semua ibu-ibu,
求神祝福所有的姐妹们， ibu-ibu yang lansia, kiranya Tuhan senantiasa berikan sukacita dalam hidup mereka. 特别是年纪老迈的姐妹们，求神赐给我们就是有喜乐的心。 Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan biarlah Engkau menjadi kekuatan senantiasa dalam kehidupan mereka. 纵然我们姐妹当中有的可能身体有一个不健康，但是我们恳求神成为我们的依靠者。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。再见。再见，下个星期见。 Shalom. 平安。